kasih. Ya, Puchong. Terima kasih, Tuan Speaker. Tuan Speaker, izinkan saya berujukan kepada B27 060500 dan saya juga akan buat rujukan kepada B27 08500. Pertamanya saya ingin tanya berkenaan dengan perjanjian-perjanjian yang diadakan ataupun dimasuk dengan konsesi-konsesi di Lebuh Raya. Tuan Pengerusi, apa yang jelas adalah ini. Apabila konsesi-konsesi membuat Lebuh Raya, mereka menggunakan tanah yang banyak. So kerajaan memang memasuki ataupun menjalankan proses di mana tanah-tanah diambil semula. So acquisition is done untuk tujuan membolehkan Lebuh Raya tersebut dibina. Nah, selain daripada itu terdapat banyak lain kos yang terlibat yang seharusnya diambil kira dalam proses di mana satu perjanjian digubal dengan syarikat konsesioner tersebut. Nah, saya di sini lihat bahawa terdapat, dan ini untuk kawasan Puchong, perjanjian dengan LDP, Lebuh Raya Damansara Puchong, untuk satu tempoh lebih kurang 30 tahun. Nah, apa yang jelas di sini adalah bahawa kerajaan, baru minggu lalu Menteri setuju, kerajaan tidak mempunyai sebarang kuasa di bawah perjanjian-perjanjian yang sedia ada untuk memastikan dua perkara. Satunya bahawa keadaan trafik selalunya terkawal. Keduanya berkenaan dengan tol. Nah, saya nak tanya di sini, kenapa boleh satu perjanjian untuk 30 tahun di mana satu syarikat konsesi tersebut dibenarkan, dan saya baca daripada angka-angka yang diberikan kepada saya oleh kerajaan ataupun dari kementerian, dalam 15 bilion. So kita sudi menandatangani satu perjanjian dengan satu pihak ketiga tanpa kita mempunyai sebarang kuasa untuk mengawal trafik, untuk mengawal tol. Dan lebih lagi, kenapa perjanjian tersebut dikawal di bawah akta OSA? Nah, bukankah ini satu keadaan di mana akta tersebut digunakan untuk melindungi syarat-syarat dalam perjanjian tersebut? Bagaimana kalau terdapat unsur-unsur rasuah, corruption di dalam kontrak-kontrak tersebut? 30 tahun berikan kepada pihak ketiga, satu syarikat, dia dibenarkan membuat bilion-bilion, tapi kerajaan langsung tidak mempunyai kuasa untuk membuat kawalan. Nah, saya nak tahu, adakah kerajaan sedia untuk pertama sekali menerima bahawa perjanjian-perjanjian ini semua pada masa yang lalu adalah satu kesilapan pada pihak kerajaan. Nah, itu satu. Nah, bagaimana dengan kontrak-kontrak atau perjanjian-perjanjian dalam masa depan? Adakah kerajaan sedia untuk membuat kajian untuk memastikan bahawa perjanjian-perjanjian sebegini yang hanya mementingkan kepentingan pihak ketiga, pihak tol, perjanjian-perjanjian seperti ini dimasukkan dengan syarat-syarat yang membolehkan kerajaan memastikan bahawa pihak-pihak tol ini tidak boleh melakukan seperti mana mereka suka. In other words, is there, dengan izin, adakah sebarang safeguards yang akan dimasukkan ke dalam perjanjian-perjanjian ini dalam masa hadapan? Nah, ini juga berkenaan dengan Tak penjelasan boleh. Ya, terima kasih. Tuan Pengerusi, terima kasih kepada Yang Berhormat Puchong. Saya ingin bertanya kepada Yang Berhormat, selain daripada negara kita Malaysia yang mengadakan projek Lebuh Raya secara persastaan dan mengutip tol bagi mendapatkan semula pelaburan yang begitu besar oleh syarikat-syarikat yang mengendalikan pembinaan jalan-jalan ini. Selain daripada Malaysia, yang digambarkan oleh Yang Berhormat, banyak masalah. Tidak boleh mengawal trafik dan tidak boleh mengawal dari segi kutipan yang terlalu tinggi dan sebagainya. Adakah Yang Berhormat sedar? Dan saya percaya mungkin Yang Berhormat pun tahu di negara-negara lain pun
ada projek yang seperti ini, iaitu tol Lebuh Raya. Sedikit pengalaman saya pergi ke luar negara, saya dapati bahawa tol-tol yang ada ini dan juga Lebuh Raya yang dibina ini tidak dapat boleh Ringkaskan ya, Ahmad. Dia ada 10 minit saja, Ahmad. tidak boleh menjamin dari segi kesesakan lalu lintas. Dan mereka juga mengambil masa yang panjang untuk mendapatkan kembali pelaburan itu. Kalau tidak, bagaimana pelaburan boleh dilakukan untuk keselesaan rakyat? Adakah Ibu Mat sedar perkara ini berlaku juga di negara-negara lain?